Kita nak berbincang dengan Tuan Haji pada petang ini berkaitan tajuk Syawal bersama Mu'alaf. Kan, apa yang boleh kita ungkapkan lagi menerusi perbincangan kita pada petang ini. Dan jangan lupa, anda boleh tonton juga rancangan Islam Agamaku pada petang ini menerusi di Facebook Go Live IKIM FM, like fanpage kami dan juga tonton di situ. Serta kalau ada soalan-soalan yang nak disampaikan kepada Tuan Haji, boleh sahaja WhatsApp di talian konti kita 011-290-0404. Baik Tuan, di awal ni kita nak kenal dahulu bersama dengan Tuan Haji. Mungkin ada sahabat pendengar yang bertanya latar belakang Tuan Haji. Katanya Tuan Haji juga merupakan Setiausaha Agung Gabungan Dakwah Malaysia. Mungkin nak memperkenalkan dirinya. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Syafiq dan juga para sidang pendengar Radio IKIM. Ya. Alhamdulillah, pertama dan utamanya saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama dalam suasana yang sangat tenang di Radio IKIM. Ya, saya bila sampai tadi, saya terus pergi azan asar, terus pergi surau yang sangat kecil tapi baru dengan Masya Allah, fasilitinya yang lengkap. Dan dulu saya first time tu main kat surau atas ni, dia skram sikit. So ada suasana yang sangat tenang di Radio IKIM. Tahniah IKIM kerana telah berjaya mewujudkan suasana bi'ah yang solehah di Radio IKIM. Okey, saya perkenalkan diri saya. Saya sebagaimana yang disebut tadi, Zon Arif Hakim bin Abdul Rahman. Berasal daripada Paris. Tapi bahasa Melayu dia sebut Parit, Perak lah. Okay, Alhamdulillah. Dan saya sudah berumah tangga, Alhamdulillah, dengan isteri yang tercinta, Dr. Badiah binti Bahrain. Isteri saya seorang dentist di HU KM. Dan Alhamdulillah, ketika ini saya mempunyai 4 orang cahaya mata, Alhamdulillah. Dan saya sebenarnya bukan ustaz. Sebab kadang-kadang bila jumpa saudara baru ni panggil saya ustaz. Saya baru nak start je. Boleh tu, banyak ilmu Tuan. Ya Allah. My background actually I was electrical engineer. Belajar di Salford University UK dan graduated 1993. Dan kembali daripada UK waktu tu kerja cari orang. Jadi Alhamdulillah di sana Telekom datang, SIRIM datang interview, Alhamdulillah saya pilih Telekom Malaysia. Dan saya berkhidmat sehingga tahun 2004. Kemudian saya berhenti, saya membuka perniagaan sendiri, Alhamdulillah. Ada syarikat yang invent about intelligent security system. Dan Alhamdulillah saya dilamar oleh Tuan Haji Nicholas Sylvester kira-kira 8 tahun yang lalu, untuk bersama-sama dengan Hidayah Center Foundation. Jadi saya sudah berkhidmat dengan Hidayah Center Foundation 8 tahun. Dan kemudian pada tahun 2012 kita mengusahakan untuk mewujudkan sebuah gabungan dakwah yang melibatkan lebih 40 buah NGO yang terlibat dengan usaha dakwah, menerangkan tentang Islam, merungkaikan salah faham terhadap Islam, dan juga menyantuni saudara baru. Dan saya telah berkhidmat sebagai Steward Usaha Agung Gabungan Dakwah Malaysia since penubuhannya pada tahun 2017 secara resminya. Kita bermula di 2012, 5 tahun tempoh 2017 kita daftar secara rasmi dengan Registrar of Society. Dan Alhamdulillah, tugas saya di gabungan ialah untuk menggerakkan NGO yang lebih 40 yang terlibat dengan dakwah non-Muslim itu untuk bekerja bersama. Sebab dakwah ni harus dilakukan secara bersama-sama. Tak boleh Hidayah Center buat sendiri-sendiri, Perkim buat sendiri, jadi dia tak bercakap each other. So we have to talk to each other. Sinergi, whatever kekuatan yang satu NGO tu ada, disokong oleh NGO lain. Contohnya macam satu NGO tu dia sangat terror dalam training. Training. Kerja dia buat training. Setiap sampai dia dah lahirkan lebih kurang 20,000 orang yang da'i. Tapi kita kena sinergikan dengan satu NGO yang buat dakwah. Bila dah train, kita kena sinergikan dengan contohnya satu NGO tu dia kerja dia buat street dakwah saja. So those are train and then go to the street.
to do the dakwah. So alhamdulillah, saya sangat gembira dapat berkhidmat dengan Hidayah Center dan juga gabungan dakwah Malaysia. Alhamdulillah, tuan, banyak juga pengalaman tuan ni. Sedikit saja. Engineer rupanya ni. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang bidang kita berbeza ni tuan. Sebenarnya itu yang membantu kita sebenarnya kan. Benar. Kita gunakan bidang tersebut untuk kita aplikasikan di tempat-tempat yang lain juga. Benar. Lagi satu saya lihat, mereka yang close to the non-Muslim ialah di kalangan profesional. Betul. Arkitek, engineer, quantity surveyor, accountant. Mereka ni terlibat dalam masyarakat dan mereka menghadapi rakan-rakan non-Muslim kan. Unlike macam ustaz tu, kadang-kadang mereka fokus di masjid-masjid, surau-surau saja kan. So saya lihat yang banyak berinteraksi, bercampur dengan manusia, rakan-rakan non-Muslim kita ialah di kalangan yang profesional ni. Allah. Okey, baik, kita boleh banyak lagi bertanya dengan Tuan Haji. Tapi sebelum tu mungkin kita nak bukakan kita punya tajuk hari ini, Syawal bersama Mu'alaf. Ada intro ataupun mukadimah yang mungkin Tuan Haji boleh sediakan kepada sahabat pendengar kita pada petang ini. Dan kita juga nak tahu Tuan Haji sendiri hari ini pun dah lama dengan Hidayah Center kan. Pengalaman Tuan Haji sendiri apabila berlalu baru-baru ini Ramadan. Saya kira Ramadan ni banyak program-program yang pun dilaksanakan. Macam mana pengalaman Tuan Haji bila sama-sama nak santuni sahabat-sahabat saudara Islam kita ni? Okey. Alhamdulillah, Hidayah Center saya lihat adalah merupakan satu NGO yang sangat prihatin dan melaksanakan dakwah dengan secara yang berstrategi. Sepanjang bulan Ramadan yang lalu, alhamdulillah kita meneruskan macam program hari Ahad kita ada kelas for reward tu, kita teruskan sepanjang bulan Ramadan. Sebab mereka ini memang hendakkan ilmu. Dan kita juga telah buat satu program kita panggil Fiqh Ramadan bersama Mu'alaf. Sebab mereka ni baru memeluk agama Islam. Dan of course, bagi mereka puasa tu mungkin pertama kali dalam kehidupan mereka nak berpuasa. Jadi kita jelaskan macam mana dia punya kaifiat berpuasa dan sebagainya. Yang hukum-hukum yang membatalkan puasa dan sebagainya. Di kita punya Hidayah Center lah. Dan kita juga menganjurkan majlis berbuka puasa bersama-sama dengan saudara baru. Dan juga kita juga mengadakan program ziarah Mu'alaf dan juga keluarga mereka. Dan alhamdulillah program kita yang terbesar di bulan Ramadan ialah kita menganjurkan majlis iftar perdana Hidayah Center yang kita adakan di seluruh negara. Dan kita telah meraihkan kalau in totalnya saya boleh katakan mungkin dalam 5,000 saudara baru di seluruh negara lah. Dan alhamdulillah. Dan itu juga dapat membantu sebenarnya memberikan juga kefahaman setiap aktiviti yang dilakukan sebenarnya kan tuan. Okey, kita saya nak tambah sikit lagi. Silakan, sebab tuan. Apa? Sebab apa kita perlu bersama-sama dengan saudara baru ni, terutama pada pagi 1 Syawal. Sebab apa? Banyak kes apabila saudara baru ini memeluk agama Islam, mereka disisihkan daripada keluarga mereka disebabkan oleh salah faham. Mungkin keluarga dia berfikir kalau mereka ni masuk Islam, hubungan keluarga terputus. That is the biggest misunderstanding about Islam yang kami rasa kami perlu tangani lah. Jadi itulah banyak kes bila dia masuk Islam. Kalau sebelum ni dia family dia sponsor dia dekat universiti, dia cut dia punya scholarship. Dan ada pernah dihalau keluar daripada rumah. Dan Syafiq bayang kan, orang yang mungkin dia masih lagi student, saya pernah handle the case. Tahun 1 di TAR College accountant, tiba-tiba ayah dia seorang kuat pederi menghalau dia daripada rumah. Dan alhamdulillah kami selamatkan dia di center kami. Jadi bila 1 Syawal, apatah lagi, dahlah keluarga tak terima. Jadi siapakah yang menjadi keluarga mereka? Betul. Siapakah keluarga mereka? Kita yang sambut Aidilfitri pun raikan bersama keluarga kita. Tak juga, sebab kita ni bila Aidilfitri kita balik kampung. Balik kampung kan. Balik kampung. Habis tu dia orang kat sini. Apa perasaan kalau kita tak bersama dengan keluarga? Kita pun rasa tau. Sedih. Boleh tension lah. Memang tension lah. Tapi peranan kita ni penting kan Tuan Haji kan? Sebagai sangat kita penting. ni yang dah lahir dalam Islam ni kan. Mungkin nasihat Tuan kalau sebut tentang sebagai kita yang dah lahir dalam Islam ni sebenarnya apa pandangan yang perlu kita perbaiki lagi Tuan Haji? Sangat banyak perlu kita perlu. Sebab saya sangat sedih lah. Some
of the born Muslim ni, the so-called born Muslim ni, mereka merasa bangga kerana mereka born Muslim. Tetapi mereka tidak sedar bahawa mereka yang revert itu, yang memeluk agama Islam itu sebenarnya lebih mulia, lebih tinggi di sisi Allah. Sebab apa? Mereka bertaubat dan mereka, Allah ampunkan segala dosa mereka. Kita yang born Muslim ni, saya umur dah 53 tahun, saya ada melakukan dosa lagi. Kalau setiap kali bila berlaku pengislaman, saya selalu kongsi dengan sahabat yang baru memeluk Islam. Brother or sister, you are the best of human being at this time. If at any time berlaku tsunami dan sebagainya, semua orang mati, you will be the first who enter paradise. So bila saya sebut tu, ada yang menangis, kata Allahu Akbar. Jadi kita yang born Muslim ni, sepatutnya kita kena bersama-sama dengan mereka. Once they enter Islam, they enter the big family of Muslim. Kita ni adalah saudara mereka. Kan? Allah, itu dia banyak yang sangat kita hadis, banyak sangat ayat juga hati kita supaya kita sama-sama lagi untuk membantu untuk memberikan lagi perhatian juga kepada sahabat-sahabat saudara baru kita, kan Tuan Haji. Benar. Baik, kita sebagai yang lahir dalam Islam, Tuan Haji, kita kembali kepada fitrah. Fitrah kita ni penuh dengan kasih sayang. Macam mana hari ini, kalau mungkin Tuan Haji boleh bagi sedikit inisiatif kepada kita, peranan kita ni supaya dapat kekalkan santuni, dapat kekalkan lagi erat jalinan persaudaraan bersama kita sehingga sepanjang masa, Tuan Haji. Apatah lagi kalau kita nak lihat dari sudut bersama dengan mu'alaf ni. Silakan. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Syafiq, soalan yang sangat baik dan saya rasa sangat relevan dengan masyarakat Muslim di Malaysia. Ya, Ramadan adalah bulan di mana Allah hadiahkan kepada kita bulan yang penuh barakah. Kita mengajak saudara baru bersama-sama berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, mereka berpuasa bersama-sama. Ada yang first time puasa penuh, alhamdulillah, gembira. Yeah. Ada yang sampai tengah hari itu tak apalah, kan. Itu mereka sebab tahun pertama mereka berpuasa. Baik. Setelah berlalunya Ramadan, diharapkan bahawa tarbiyah Ramadan itu adalah memberi kesan kepada saudara baru dan bukan sebenarnya kita juga sebenarnya. Kan? Biarlah kalau kita selalu bulan Ramadan tu kita sanggup meninggalkan katil the last 10 days, kan? Pergi beriktikaf di masjid 10 malam terakhir dan kita hebatkan munajat kita, tahajud kita, Quran kita dan munajat kita kepada Allah Ta'ala, diharapkan ianya akan kita teruskan. Dan itu yang kita galakkan kepada saudara-saudara baru kita, alhamdulillah. Dan mereka ni apatah lagi sangat bersih, suci. Allah dah ampunkan dosa. Dan apabila mereka itu di dalam madrasah Ramadan itu, mereka sangat gembira. Ada yang saudara baru tu, dia sebelum dia masuk Islam, dia dah berpuasa sebulan Ramadan. Dah training dah rasa macam mana puasa tu. Betul, bila dia masuk Islam tu tak ada masalah. Dan mereka mengatakan bahawa Ramadan is the best month yang diorang dapat rasai dan mereka menunggu-nunggu. Jadi kita orang born Muslim ni mungkin dah terbiasa agaknya Ramadan ni. Adakah kita merasa seperti mereka merasai? Okey, itu satu. Yang keduanya, saya suka berkongsi sebuah hadis yang biasa kita dengar. Radio Ikim pun selalu wara-warakan hadis ni, iaitu hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Daruqutni. Daruqutni. Okey, hadis riwayat Ahmad dan Tabrani yang bermaksud sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Betul. Kan? Itu yang sebaik manusia. Jadi kita yang ada orang kata hidayah ini, kita yang Allah berikan kita nikmat Islam, iman ini, Allah dah bagi kita iman ni, kita kena kongsikan iman kita. Sebab apa? Kalau kita kasihkan sahabat kita, kan? Contoh senanglah, kalau Syafiq pergi makan roti canai di satu kedai mamak.
sedap gila kan. Rasa sedap. Anda kita akan kongsikan kesedapan tu. Syafiq kata, Zunairi, Abang Zul, jom kita pergi makan kat roti canai ni dekat Hamidiah contohnya lah. Best betul. Tanpa bayaran oleh Hamidiah, betul tak? Itu roti canai. Okey. Apatah lagi Islam dan juga iman. Dan kalau dan Allah juga sebut bahawa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila solihan wa qala innani minal muslimin. Apakah perkataan yang terlebih baik daripada kamu? Da'a ila Allah, menyeru manusia kepada Allah, dan kamu menyatakan aku seorang muslim. Itulah yang the best words yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Dan inilah perniagaan yang Allah kata tidak akan rugi selama-lamanya, iaitu berdakwah. Betul. Jadi kita kena teruskan usaha dakwah ini. Kita kena teruskan santuni saudara baru ini. Sebenarnya bukan untuk siapa, untuk diri kita juga. Ya Syafiq? Saya. Untuk diri kita juga. Sebab apa? Allah menurunkan para nabi dan para rasul. Apakah tugas mereka? Wa man ahsanul qawlan Allah turunkan, tidak, aku turunkan para nabi dan rasul melainkan untuk an'budullah wajtanibut taghut. Menyeru manusia kepada Allah dan meninggalkan taghut. Dan kebaikan apakah yang paling tinggi daripada mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya Allah? Betul tak? Betul. Itu yang paling Allah. Bayang macam inilah. Orang tu nak masuk neraka. Nak masuk neraka. Nak masuk neraka tu, kita tarik tangan dia, berjaya keluarkan masuk syurga. Balik. Kan? Yang Bantu tak boleh nak dibayar dengan wang ringgit. Dan saya teringat Dr. Zakir Naik ketika dulu ketika dia datang Malaysia, ada organizer ni nak bagi dia some amount of money. Dia tak nak terima. Betul. Sebab dia kata, you nak bayar saya macam mana? Kalau setakat 100,000, syurga tu tak boleh nak beli dengan 100,000. Subhanallah. Saya sangat terinspirasi dengan dakwah yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik dan juga sahabat-sahabat kita yang telah bergelumang dalam dakwah. Sebab inilah yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Kan, itulah yang kita perlu memperbanyakkan lagi kan. Kalau kita banyakkan amalan-amalan tu, tambah-tambah orang yang dapat amalan kita, dapat kebaikan kita, dia amalkan lagi. Macam mana pula tu kan saham kita tu. Saham kebaikan itu kami selalu term dia sebagai unlimited international multi-level marketing. Tu kena ingat tu. Untuk sama-sama kita buat lagi amal kebaikan kita untuk orang lain juga ni. Okey, baik. Sebut itu inisiatif yang Tuan Haji sebutkan tadi. Tapi macam mana pula keberkesanan dengan apa yang kita lakukan hari ini? Sampai tahap mana berkesannya? Sebab orang ni berbeza Tuan Haji. Kita nak bagi santuni orang, masyarakat ataupun sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, berbeza pandangan, berbeza pula cita rasa mereka. Macam mana kesan yang boleh diguna pakai sehingga Islam itu dapat terus sama-sama santuni antara masyarakat semua? Terima kasih. Satu soalan yang baik. Saya suka puji soalan-soalan yang sangat sangat baik ini dan Masya Allah, terima kasih. Okey, kita kena ikut apa yang Rasulullah lakukan untuk dalam kita melaksanakan dakwah. Very simple. Apa yang Rasulullah buat? Rasulullah buat dakwah yang paling berkesan ialah dakwah melalui perbuatan. Kan? Kita jumpa jiran kita keluar rumah, jumpa jiran kita non-Muslim, kita senyum. Hi, how you auntie? Saya selalu bila saya duduk di kondo Kojaya Ampang kan, setiap kali sepanjang bulan Ramadan, kadang-kadang ada dia orang buat iftar dan sebagainya. Dan masjid yang saya selalu pergi itu, kadang-kadang ada dia buat pack kan. Saya selalu ambil. Kadang-kadang berlebih pun, saya ambil lebih. Ambil lah 2 lebih. Waktu kita nak last 10 day tu, sahur pun dia buat. Jadi balik tu saya jumpa, bagilah dekat security. Security tu Indian. So di sini cakap, you are so nice, dia kata. I cakap kata, Ramadan is the month of giving. So kita bagi. So dia pun suka. Dengan akhlak yang kita tunjukkan, insya-Allah, ianya adalah satu yang memberi
kesan yang dia tu sangat besar daripada kita duk cerita pasal Islam ni baik dan sebagainya. Itu pun bagus, tapi akhlak tu. Allah, sebab itu yang dipamerkan sebenarnya. Orang lihat kita dari sudut akhlak kita ni menggambarkan agama kita sebenarnya. Tuan Haji kan, hari-hari kita pergi kerja, hari-hari kita berurusan dengan orang, berkomunikasi, sebenarnya itu yang menonjolkanlah. Betul tak Tuan Haji? Betul. Saya nak kongsi satu pengalaman peribadi saya. Silakan. Ketika bulan Februari yang lalu, saya jogging di Keramat, di Taman Keramat tu, dekat dengan Pasar Keramat tu. Lalu saya bertemu dengan seorang wanita, ibu tunggal, Indian, Malati namanya. Saya sebut di sini, tak apa. Dia ada 2 orang anak. Seorang anak dia tu yang tua sakit. Dia ada masalah di mana air otak dia tak boleh keluar. Jadi dia kena buat operation. 5 kali operation dah. Kalau dia tak buat operation, kepala dia akan membesar dan membesar. Pernah tengok kan? Jadi dia kata kat saya, kadang-kadang bila anak dia tu muntah, muntah dia bukan muntah biasa, Syafiq, muntah terpancut. No. Jadi saya bukan apa, saya menunjukkan simpati, empati dekat dia. Okey, saya ambil nombor telefon dia dan sebagainya. Ketika bulan Ramadan, dia WhatsApp kepada saya, Encik Zun, saya ingin memeluk agama Islam, kata. Allahu Akbar. Tapi saya rasa Encik Zun mungkin sibuk. Saya harap saya boleh masuk Islam bulan Syawal, kata. Allahu Akbar. Pada 5 Syawal tahun ni, baru ni, saya arrange untuk dia datang ke pejabat. Alhamdulillah, dia datang dengan 2 orang anak dia. Subhanallah. Dan saya pun terangkanlah tentang kalau kami di Hidayah Center tu, kita ada kaedah gorat, kita panggil. Adalah dia punya jin, maknanya God itu wujud. O, oneness of God. Tuhan itu satu. R is revelation. Quran itu diturunkan untuk manusia. A and P, prophethood. Muhammad is the last messenger. Bila saya terang, dia kata dia boleh terima semua itu, dan dia tidak boleh terima Tuhan itu ada 30 juta Tuhan, dia kata, dalam agama dia lah. So Alhamdulillah, in the end dia pun mengucapkan 2 kalimah syahadah, dan anak dia 2 orang tu automatik lah. Sebab dia ibu tunggal. So maknanya insya-Allah dakwah itu sangat berkesan, dan inilah yang kami lakukan di Hidayah Center. Kita train our da'i to be an effective da'i. Kita ada satu slot yang kita how to be an effective da'i. Sebelum ni ada sahabat saya Noli, dia pernah datang ke sini kan. Dia bagi kaedah tu. So how to be an effective da'i. Jadi insya-Allah saya rasa, bukan rasa, memang benar pun, ianya dapat saya implement lagi. Dan satu lagi pengusian, 2 tahun yang lepas ada seorang saudara baru. Dia bawa mak dia yang belum Islam. Alhamdulillah, ketika itu mak dia tengok, dan ada orang syahadah pula 2 tahun lepas, 2017 punya iftar perdana kami. Dan bila selepas tu dia rasa tertarik kepada Islam, dan Alhamdulillah tahun ni 2019 dia hadir bersama-sama dengan 6 orang adik-beradik dia, bersama-sama dalam majlis iftar perdana Hidayah Center. So dah 6 orang dah tu. Nak tunggu close the deal saja. 6 orang dah standby untuk kita keluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan Haji, keindahan Islam tu kalau kita lihat dan juga tunjuk dengan baik-baik, insya-Allah ada terkesannya, walaupun baru saja kita buat yang baik-baik kan. Insya-Allah kita kena kekalkan kebaikan tu, insya-Allah. Baik Tuan Haji, untuk hari ini juga macam mana kita nak raikan lagi sahabat-sahabat mualaf kita, saudara baharu kita, tambah-tambah bulan Syawal ni Tuan Haji, apa perkara ataupun benda yang boleh memberikan kebahagiaan kepada sesiapa saja tambah-tambah Syawal ni Tuan Haji? Mungkin apa yang boleh kita buat Tuan Haji? Ya, Alhamdulillah, terima kasih Syafiq soalan tu. Soalan yang baik juga. Terima kasih Tuan Haji. Okay, saya nak share sikit. Ketika first Syawal yang lepas, kebetulan saya pada tahun ni kena berhari raya di rumah isteri saya di Ampang. Tapi yang lain-lain sahabat-sahabat saya semua balik kampung. Jadi kebetulan saya dengan seorang lagi sahabat saya, Syed, kami 2 orang, kita organize hari raya gathering pada 1 Syawal tu. Dan Alhamdulillah kita buat sedikit pembaharuan, di mana tahun ni kita minta bantuan daripada kira-kira 4 orang saudara baru yang mereka ni dah mantap
akidah mereka dan mereka ingin menyumbang kembali kepada Islam. Jadi kita buat satu komiti 6 orang kami dengan 4 orang saudara baru. Mereka yang menggerakkan, subhanallah. Dan pada 1 Syawal yang lepas kita telah mengumpulkan kira-kira 80 orang saudara baru bersama keluarga mereka untuk diraikan di pusat komuniti Ikram Ampang Jaya bersebelahan dengan Pejabat Hidayah Center Foundation lah. Yeah. Dan ketika program itu ialah mereka memberi feedback. Mereka kata, you are my family, kata. Kami tak ada keluarga. Hidayah Center is my family. Saya rasa nak menangis bila dia Ya Allah, dia itu kata, kesan mereka rasa. tak kala orang lain berhari raya kat kampung, kami tak ada orang yang kami boleh beraya dengannya, kata. So mereka sangat gembira. Dan kita raikan mereka, makan tu biasalah kan, lemang, ketupat, rendang dan sebagainya dengan lagu raya dan sebagainya. Dan pada hari itu kita buat kuis di kalangan yang anak yang dah dewasa tu. Dan salah seorang daripada sadari baru tu, Masya Allah, bila saya minta membaca surah Ad-Duha, dia telah membaca surah itu dengan baik dan kemas sekali. So yang kanak-kanaknya, kita bagi siapa yang boleh membaca surah-surah pendek daripada Al-Quran. So mereka membaca dan kita bagi hadiah. Alhamdulillah. Kemudian biasalah kita anak-anak yang kecil kita bagi mereka ampau pula, ada duit raya lah. Duit raya. Dan itu salah satu cara kita mengembirakan mereka. Dan untuk itu juga alhamdulillah saya perlu wara-warakan ini satu lagi program yang akan kita adakan pada 29 hari bulan Jun 2019 pada hari Sabtu jam 10 pagi hingga 2 petang di Taman Rekreasi Pudu Ulu Ceras, Kuala Lumpur. Kita akan adakan majlis sambutan Aidilfitri Harmoni 2019. Anjuran Gabungan Dakwah Malaysia, Allied Coordinating Committee of Islamic NGO, ACSIN, dan juga Persatuan Anuli. Anuli ni adalah kaki tangan DBKL. So 3 main organizer ni disokong oleh rakan media Sinar, KLFM, TV1, Kumpulan Karang Keraf dan juga RTM. Besar ni kita punya rakan media. Dan kita juga banyak tajaan lebih daripada 10 NGO. Dan ini dia poster dia, boleh zoom. Boleh nampak boleh. Okay. So saya jemput kepada semua warga IKIM, juga kepada semua rakyat Malaysia, tak kira apa bangsa, agama dan sebagainya, untuk bersama-sama meraihkan pada 29 hari bulan Jun. InsyaAllah kita ada jamuan raya, kita ada jualan, kita ada sudut pameran Islam. Mungkin ada keluarga saudara baru tu ingin bertanya tentang Islam. This is the best opportunity untuk kita kongsikan apakah itu Islam yang sebenarnya, iaitu Islam yang macam mana. Islam yang membawa gagasan rahmatan lil alamin. InsyaAllah. Kemudian kita juga ada soal jawab. Kita mungkin akan sediakan satu ruangan, meja. If you want to ask, kita ada best ask me about Islam. So ada dai-dai kita yang duduk kat situ untuk menerima apa saja soalan-soalan yang mereka ingin tanya. Dan kita juga ada persembahan pelbagai kaum. Katanya ada Persatuan Dayak pun akan memberi persembahan dan sebagainya. Jadi saya jemput masyarakat pelbagai agama dan bangsa untuk hadir di majlis pada 29 Jun hari Sabtu di Taman Rekreasi Pudu Ulu. Sabtu ni je lah. Syafiq kena datang dengan family. InsyaAllah. Okey, itu antara program ataupun antara inisiatif yang boleh kita laksanakan supaya kita ni nak meraihkan sahabat-sahabat saudara Islam kita maupun yang dah memang lahir Islam pun sebenarnya kita nak kekalkan lagi ukhuwah kita sesama kan, supaya bila ummah ini kuat, insya-Allah negara pun akan aman dan lebih maju insya-Allah kan. Okey, kita mungkin kalau tengok jam waktu ni mungkin hampir sampai di penghujung pertemuan kita ni Tuan Haji. Mungkin di hujung ni apa nasihat Tuan Haji, pesanan yang nak disampaikan kepada semua sahabat-sahabat kita supaya kita sama-sama membimbing kenalan kita ini mengenai dan juga mengenal dengan Islam Tuan Haji. Okey, alhamdulillah. So untuk akhirnya saya ingin menyeru kepada sahabat-sahabat saya yang bukan Muslim dan Muslim supaya kita bersama-sama membantu, menyantuni saudara baru ini dan sokonglah usaha-usaha Hidayah Center Foundation, dan insyaAllah kita ada satu
projek yang sangat bagus yang kita sebutkan sebagai Ansar Initiative. Ansar Initiative ni mengambil spirit daripada golongan Ansar yang berhijrah, kan? So mereka golongan Muhajirin yang memeluk Islam tu. So kita ni is the Ansariyun. Kita ni lah yang menjadi penyambut kepada mereka yang berhijrah itu. So program ni sangat simple. Sedekah sumbangan RM1 sehari minimum. So maknanya RM30 sebulan lah kita buat untuk menyokong aktiviti, operasi dan juga untuk kita buatkan program-program untuk saudara baru. Jadi dan of course lah sebaik-baik amalan ialah dia sedikit tapi dia berpenjangan. Jadi Ansar Initiative ni konsep dia you subscribe with the program, maknanya you boleh buat potong gaji ke, kita boleh buat bank account, direct debit dan sebagainya, credit card dan sebagainya. Jadi supaya kita juga dapat berkongsi pahala. Andai kata RM30 itu digunakan untuk dakwah dan ada yang memeluk agama Islam, saham kita di situ, insya-Allah. InsyaAllah. Tuan Haji, itulah yang boleh kita sama-sama buat lagi untuk membantu sahabat-sahabat kita dan juga boleh sama-sama kita tingkatkan lagi orang kata sebuah ekonomi Islam yang cukup kuat, yang cukup padu untuk sama-sama kita membantu sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Terima kasih banyak Tuan Haji atas perkongsian pada petang ini. Insya-Allah banyak juga perkara yang kita belajar, tips-tips juga yang Tuan Haji kongsikan sebentar tadi. Insya-Allah ada masa, ada rezeki, kita akan jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang pula, insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.